Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit meningkat 3.8% kepada 148.2 bilion ringgit pada September. Ia disokong faktor luaran termasuk peningkatan 9% ketibaan pelancong. Menurut Jabatan Perangkaan Perdagangan Borong menyumbang 66.5 bilion ringgit disokong permintaan kukuh dalam jualan borong barang isi rumah dan makanan, minuman serta tembakau. Manakala perdagangan runcit mencecah 64.4 bilion ringgit dengan pertumbuhan 5.5%. Pemacu utama adalah jualan runcit di kedai bukan pengkhususan dan jualan runcit barangan isi rumah. Permintaan berterusan dalam perbelanjaan isi rumah menunjukkan keyakinan pengguna yang tinggi, ekoran persekitaran ekonomi yang stabil. Ekonomi negara berpotensi berkembang mengatasi sasaran 5% tahun ini jika lebih banyak pelaburan besar berjaya direkodkan. Ketua Ekonomi Mark Ratings Ray Choi berkata ekonomi negara kini berkembang dan dijangka terus meningkat tahun depan. Kadar inflasi terus terkawal sekitar 2.5% tahun ini namun berkemungkinan meningkat antara 3.0 hingga 3.5% tahun depan. Ia bergantung kepada pelaksanaan pembaharuan subsidi terutama subsidi bahan api. Risiko geopolitik juga berpotensi menambah tekanan inflasi terhadap kos bahan api dan makanan. Sejak November 2022 hingga Oktober 2024, lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke 22 negara berjaya menjana potensi pelaburan 436 bilion ringgit kepada Malaysia. Bank Negara dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3% sepanjang tahun depan. Ia bagi membantu mengecilkan perbezaan kadar faedah dengan Amerika Syarikat susulan kemenangan Donald Trump dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Menurut Public Investment Bank, kemenangan Trump dijangka menyebabkan dasar ekonomi AS pada tahun depan lebih tertumpu kepada perubahan tarif dan cukai. Sementara itu, Hong Leong Investment Bank menjangka OPR akan dikekalkan selepas mengambil kira tekanan inflasi daripada dasar domestik. Ini termasuk kesan rasionalisasi subsidi RON 95 pada pertengahan tahun depan, kenaikan gaji penjawat awam hujung tahun ini dan gaji minimum Februari depan. Selain itu, kos tambahan daripada pengembangan skop cukai jualan dan perkhidmatan SST dan caruman KWSP mandatori untuk pekerja asing juga boleh menyumbang kepada peningkatan tersebut. Bursa Malaysia ditutup rendah hari ini berikutan pelabur dalam mod berhati-hati terhadap ketidaktentuan dan perubahan geopolitik. Pada jam 5 petang, FBM KLCI susut 10.89 mata kepada 1,623.28. Kaunter rugi mendahului untung pada 641 berbanding 466, manakala 507 kaunter diniagakan tidak berubah. Menurut Bank Muamalat, rata-rata indeks saham serantau mengalami kejatuhan pasca pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Namun data ekspor China pada Oktober yang meningkat 12.7% membantu mengurangkan kebimbangan pelabur. Sekian laporan Detik Niaga, teruskan bersama TV3. Saya Siti Khadijah Jaafar. Assalamualaikum dan salam hormat.